أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita mari dengar Quran. Pegang Quran, dengar Quran. Dengar Quran ni Tuhan rahmah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tuhan kata apabila dibacakan Quran fastami'u lah, maka hendaklah dengar, perhati. Wa ansitu dan senyap, jangan duk kecak, jangan duk gapo, dengar molek, perhati, la'allakum turhamun,
supaya kamu dirahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan nyanyi kita bila kita dengar Quran saat ni. Dan supaya dengar apabila kita apabila ibu bapa kita royak gapo kita dengar, maka dia nyanyilah ke kita. Supaya tu juga bila kita dengar orang baca Quran kata-kata Tuhan, maka Tuhan nyanyi kita insya-Allah. Alhamdulillah, bacalah Quran. Saya sebut hadis patah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah, siapa hok baca Quran satu haraf, kana lahu bihi hasanah, nascaya baginya dengan satu haraf satu hasanah. Wal hasanatu, dan satu hasanah bi asyri amthaliha, sama dengan 10. Wala aqulu, aku tidak kata alif lam mim tu harfun, bukan alif lam mim tu satu haraf, walakin aqulu, tapi aku kata alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kalau kita baca alif lam mim, maka boleh 30 hasanah. Hasanah ni benda molek. Kalau kita duduk di rumah kita nak buat benda hak molek agak, pukul 9 sampai pukul 12, tak sampai 10 lagi, maka kita baca Quran ni tu boleh 10 dah. Sebab tu fok-fok kita ni dah kena baca Quran. Dan kita kena mari dengar tafsir semua. Sebab Nabi SAW bersabda, innal quluba la tasda, sesungguhnya hati-hati berkarat. Qalu ma jalauha, sahabat tanya lagu mana untuk nak licin dan untuk nak kelikkannya. Qala, Nabi kata, kasratu dzikril maut, banyak ingatkan mati. Nah, banyak ingatkan mati, wa tilawatul Quran, wa tilawatul Quran, dan kasratu tilawatil Quran, dan banyak baca Al-Quranul Karim insya-Allah. Dan Nabi SAW sudah mensyaghalahu Al-Quran, siapa yang sibuk baca Quran mas'alati, daripada tak sempat nak minta persoali dan tak sempat nak minta kepada aku, a'taituhu afdhala ma a'taitu lis-sa'ilin, aku akan beri kepada dia sebaik-baik apa hak aku memberi kepada orang hak minta. Sebab tu orang yang baca Quran semua tak ada nak berdoa, maka Tuhan beri juga kepada dia apa hak dia niat dalam hati, maka Tuhan beri belaka berkatnya Al-Quranul Karim. Sebab tu pokok kita bacalah Al-Quranul Karim. Dan dah sebut Nabi SAW sebelum antagdu, bahawa kau berada, fata'allam, maka kau belajar ayatan min kitabillah, satu ayat daripada Quran, khairul laka, lebih baik bagi engkau, min antusalliya mi'ata raka'atin, lebih baik bersemaya 100 rakaat, wa anta wala antagdu bahwa engkau berada waktu bagi, fata'allam, maka kau belajar baba minal ilmi, satu bab daripada ilmu, khairul lak, lebih baik bagi engkau, min antusalli alf rakaah, lebih baik pada semaya 1000 rakaat. Imam Malik radhiyallahu anhu tengah-tengah dia duduk mengajar di masjid Madinah, tiba-tiba ada seorang bangun nak semaya sunat, maka dia kata, nah, nyetak dulu, suruh nyetak, nanti dulu, nanti dulu, kena nanti, karena apa? Karena hak ni tu semaya tu, ngaji tu lebih baik lagi. Sebab itulah dia suruh ngaji tu lebih baik lagi. Itulah sebab itulah alhamdulillah fafak kita semua rajin baca Al-Quran Karim di setiap pagi. InsyaAllah kita sama-sama mari tengok ayat yang ke-13 daripada surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman,
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Artinya, mengapa kamu tidak memerangi suatu kaum yang telah mencabuli sumpah janjinya dan mereka pula telah berazam hendak mengusir, yakni mengeluarkan Rasulullah, dan mereka lah juga yang pertama kali memulai memerangi kamu. Jadi ayat ni Allah Subhanahu wa taala sungguh jangan ragu-ragulah pada nak perang atau nak merangi orang-orang membatalkan uhud perjanjian, iaitu dia batal bila ni ceritanya orang panggil pada masa Suluh Al-Hudaybiyah. Suluh Hudaybiyah ni iaitu ketika ada berlaku perdamaian di antara orang Quraisy dengan Nabi SAW ketika Nabi nak masuk Mekah, nak mari buat umrah, maka tiba-tiba puak-puak kafir Quraisy tak boleh masuk tahun tu. Bila tak boleh masuk saat ni, asalnya iaitu supaya kita ada ayat kemarin lah, Nabi SAW hatta Uthman bin Affan untuk buat perdamaian, untuk berunding masuk dalam Mekah tu. Maka tiba-tiba tubik berita khabar mari kata puak Quraisy bunuh Sayyidina Uthman. Maka para sahabat ni pakat bai'ah Nabi SAW. Bila bai'ah Nabi SAW, maka ketika itulah turun ayat yadullahi fawqa aydihim, dan turun ayat laqad radiyallahu yadullahi fawqa aydihim, tu tangan Tuhan di atas tangan mereka, maknanya Tuhan bersama mereka, Tuhan akan tolong kalau berlaku perangan. Lepas tu turun ayat laqad radiyallahu, sesungguhnya Tuhan redha anil mu'minin, kepada orang-orang beriman, idh yubayi'unaka, ketika mereka itu bai'ah engkau, maka mari bai'ah pada Nabi SAW, idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah, di bawah pokok kayu di Hudaybiyah, fa'alima ma fi qulubihim, maka Tuhan tahu keikhlasan dan kesungguhan para sahabat saat itu. Fa'anzala sakinatahu alaihim, fa'anzala sakinata alaihim, dan Tuhan turunkan ketenangan di atas mereka itu, athabahum fathan qariba, dan Tuhan akan balah mereka itu dengan pembukaan yang dekat. Sebab tu lepas tu kafir Quraisy ni bila tahu kata Nabi ni nak serang, kat jong mati jong po, kat ikutlah nak berlaku po, maka mereka hatta wakil mereka untuk damai. Bila hatta damai dipanggil Sulhul Hudaybiyah. Berlakunya Sulhul Hudaybiyah ni muahadah, perjanjian lah. Di antaranya mula-mula kita sebut kemarin, apabila Nabi SAW suruh Sayyidina Ali tulis, maka tulis ini ialah barang yang dijanjikan dengannya oleh Muhammad Rasulullah. Maka Puak Quraisy tak jom, tak saya tulis Rasulullah, dia kata kalau Puak kami percaya kata Rasulullah, kami tak ada kena damai pun lah, kami akan turut lah, sebab kami tak percaya ni barulah apa ni kena ada benda-benda lagu ni maka Puak kafir Quraisy pun Nabi pun jam Sayyidina Ali tu dia tak saya tulis mana lah kenapa atau tapi Nabi suruh tulis juga, maka Sayyidina Ali tulis. Bila tulis saat ni tu ada benda yang ada sebut dalam muahadah atau uhud perjanjian saat ni nya,
Iaitu kalaulah orang kafir Quraisy hijrah atau orang kafir Quraisy ni pergi pada Madinah, maka kena taklid. Kalau orang Islam pergi Mekah tak boleh taklid, itu pun nampak siap-siap atau rugilah pada pihak Islam. Jadi, dan kau masa itu tu orang bagi ada satu kabilah orang bagi Khuza'ah dan Bani Bakar. Jadi ketika Bani Khuza'ah ni, ia telah ada perjanjian dia dengan Bani Abdul Muttalib. Masa jahiliyah dulu lagi lah, lama dah. Berjanji pakak kalau berlaku kapal semua, dia rela nak tolong Bani Abdul Muttalib pun nak tolong juga. Maka apabila Nabi mari buat Sulhul Hudaybiyah, buat perdamaian dengan Quraisy, maka fak dia ni pakak orang panggil mari nak duduk balik Nabi SAW, orang panggil Hulafa Rasulullah lah. Maknanya orang hak pakak halif, orang panggil pakak duduk balik Nabi. Lepas tu Bani Bakar nak duduk balik Quraisy. Gitu. Maka tiba-tiba Bani Bakar saat itu orang panggil mari Ghadar. Masalahnya bubuk air, maka bunuh Khuza'ah 20 orang segitulah. Maka berlakulah membatalkan orang panggil Uhud berjanji. Situlah maka sini Tuhan kata ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Mengapa kamu tidak memerangi suatu kaum yang telah mencabuli sumpah janji? Orang batas sumpah. Wa muahadah hidup khianat apa? Lepas tu pula wa hamu bi ikhraj rasul dulu ni. Puak-puak Quraisy ni nak hamak Nabi tubik daripada Mekah. Kau masa mereka duk syarak di An-Nadwah, Darun Nadwah. Tempat sepah apa ia duk syarak sana untuk nak hamak nak halaukan Nabi SAW tubik daripada Mekah, lepas daripada Abu Talib wafat, Siti Khadijah wafat, mereka nak bunuh Nabi SAW ke masa tu. Wahum bada'ukum awal marrah. Faktulah, fak Quraisy ni lah ke masa tu orang hak mula-mula mula memerangi, orang panggil mula lawan Nabi SAW. Fak ni lah. Tu sebab tu dalam Tuhan sebut sininya ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Apa tak seperang ngafak ni? Dalam tafsir Al-Jalalain iaitu ala litahdid, maknanya nak suruh orang panggil, nak menggalakkan supaya lawan lah. Qauman makna qauman satu kaum, nakathu makna naqadu. Dia sebut ini wahabu bi ikhraj rasul, mana min Makkah, daripada Mekah, lamma tasyawaru fihi bidarin nadwah. Kata kalau mereka berhimpun padanya di Darun Nadwah. Ya, bila tahun yang ke-13 tu ke. Nabi SAW hijrah tahun ke-13. Tahun ke-13 ni lil ba'sah. Kita kena ingatlah kalau lepas daripada bakit Nabi SAW jadi Nabi tu panggil ba'sah. Lepas pada Nabi hijrah panggil hijrah. Satu ba'sah selepas daripada Nabi jadi Rasul 40, 41, 42, 43 panggil ba'sah. Satu ba'sah, dua ba'sah, tiga ba'sah. Lepas tu kalau lepas daripada hijrah, satu hijrah, dua hijrah sampai 10 ke? 10 hijrah. Maka tahun yang ke-12 lil ba'sah, hujung-hujung tu masuk tahun yang 13 lah, tahun 13 tu iaitu bulan Muharram tu mula para sahabat saat itu hijrah pergi kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi Nabi SAW Nabi pergi tubik di awal-awal bulan Rabiul Awal, kata setengah 28 Safar. Tubik pergi duduk di Gua Sur 3 malam. Lepas tu baru tubik hijrah pergi pada Madinah. Di tengah, di pertengahan jalan tu, iaitu 4 malam, 4 hari 4 malam situ,
Lepas tu pergi berhenti di Kuba dah 3 hari, lepas tu baru masuk daripada Madinah Munawwarah. Jadi fuak-fuak Quraisy ni kita nak ayat dah bila Abu Talib wafat lepas daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat dah 3 bulan kata setengahnya. Maka fuak-fuak ni tahu dah kerana tahun yang sebelah berlakunya orang panggil berlakunya bai'ah dah oleh kabilah dah berlaku kabilah Aus dan Khazraj mari bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun sebelah. Lepas tu tahun sebelah tu mula-mula sikit 12 orang tahun 12 dah haji tahun 12 ni tu ramailah 70 80 tu. Nah jadi fuak-fuak Quraisy ni bimbang lah nampak banyak penyokong. Bila nampak banyak penyokong ni, fuak ia ni dan mesyuarat di Darun Nadwah. Mesyuarat di Darun Nadwah saat ni tu iaitu mesyuarat nak buat lagu mana. Dan banyaklah orang-orang yang syur. Ada di antaranya suruh ikat tamak di uta, lepas tu lepas uta pergi mati daripada pasir. Ada setengah saat ni suruh macam-macam lah, suruh bunuh dan sebagainya. Tapi pada ketika mereka duduk bersyarak saat ni, tengah-tengah bersyarak saat ni, ada seorang syaitan atau iblis saat ni tu, syaitan ni mari buat rupa orang. Dia kata ya mari taih, mari jauh. Mari buat apa? Mari nak bersyarak ni. Maka pada ketika tu puak Quraisy pergi masuk. Bila masuk saat ni, duk show mari ada di antara puak-puak duk bersyarak ni show kata kita nak pilih tiap-tiap kabilah ni seorang muda, lepas tu pakak masuk bunuh sekaligus dengan Nabi SAW, supaya tak boleh, supaya fuak Bani Hashim saat itu tak boleh tahu kata siapa, dan kalulah dia nak al-tha'ru atau nak balah, nak balah tak boleh. Kerana banyak sana ni. Maka syaitan setuju hak tu lah. Hak tu orang panggil ketika mereka mesyuarat sana itu. Tu maknanya tasyawaru fihi bidar nadwah. Wahum bada'ukum awal marrah. Maknanya mereka itu mula memerangi kamu. Mula-mula tahanu. Ada sebut haisu qatalu khuza'ah khulafa'akum. Mereka itu bunuh atau perang Khuza'ah. Khuza'ah ni Bani Khuza'ah. Hak kita ada ayat kata dia ada half. Hilf Rasulullah. Halif ni supaya ginilah orang panggil, supaya negeri-negeri lah ni lah. Dia ada fuak-fuak hak pakak supaya dengan fuak negeri Saudi, fuak Khalid ni, Kuwait lah. Fuak ni dia pakak fuak dia. Lepas tu ada pula sepatah Amerika dengan Europe, fuak dia pakak apa panggil khulafak belaka tu. Maksud dia pakak dengan orang tu, pakak dengan orang ni. Tu nak pergi gagah. Kalau dia membuat nyanyi apa boleh pakak tolong pergi mari dia lagu tu. Maka benda ni berlaku dulunya haitsu qatalu Khuza'ah. Mereka itu serang perang dengan fuak Khuza'ah khulafa akum, jadi orang hak pakak hak buat perjanjian dengan Nabi ma'abani Bakrin. Tu serta Bani Bakar. Benda inilah benda yang berlaku. Sebab tu kita tengok lihat tafsir lagi. Dan ada juga ulama tafsir kata wahammu bi ikhrajir rasul, mereka cita-cita nak mengeluarkan Nabi di Makkah tu, iaitu hina jitama'u. Ini dalam tafsir Baghawi, dia kata hina jitama'u fi dari an-nadwah, ketika mereka berhimpun Darun Nadwah. Dan wahum bada'ukum, mereka serang tu gapo tu, yakni yaum Badar. Ada setengah ulama tafsir kata bagaimana wazalika, dan itu annahum qalu hina salimal air. Mereka berkata ketika selamat dah rumbungnya
puak Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan klik pada Syam saat itu, la nansarif hatta nasta'sila Muhammad dan ashabah. Kami tak akan pulang ke Mekah walaupun dah selamat, sehingga kami boleh cabut tunye Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Itu kata setengah lagu tu. Dan waqala jama'atu minal mufassirin, dan berkata setengah ulama tafsir, arada annahum bada'u bi qital Khuza'ah. Maknanya, maksud situnya, makna mereka itu mula pergi Khuza'ah khulafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu itu di antara aja, di antara pun tafsir tafsir ayat ni. Dalam khilaf di antara ulama lah. Tuhan kata, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Adakah kamu takut nak pergi dengan satu kaum membatalkan janji mereka itu? Aymanahum ni, janji ni maknanya sumpah wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah atakshawnahum. Adakah kamu tu takut mereka itu? Tidak tidaklah patut kamu takut pada mereka sehingga kamu tidak mahu meranginya. Sebab orang Islam ni atau hasbuk fala takshaw wakshaw, suruh takut pada aku. Tuhan kata suruh takut pada aku, suruh takut Tuhan lah. Kerana Allah jiwa lah yang berhak kamu takut di melanggar perintahnya. In kuntum mu'minin, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Habis kata, dan Allah Subhanahu wa taala firman lagi, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dan mohon kita kat cek belakang lah, kat cek belakang dah. Jadi saya nak royak, pik saya ni pitkan, kita tengok dah marai. Marai tu kita buka cek dalam nung dia tu, semua saat ni tu ada pit, ada masalah lah, ada masalah yang kata apa, ada lambat menamung tu lah, tak tahulah juga. Lambat, tentang masalah dengan apa, tak tahu juga. Jadi kalau fok-fok kita tak share tu, sebab saya duk perhati dah, tak naik. Dulu ni saya duk buat banyak. Malam-malam tu juga 400. Orang duk tengok. Lepas tu pula kita dah biasa duk buat gitu kat 1000 lebih, 1008, 1005, 1002, dah macam-macam. Lepas tu tak naik dah, lepas dah tu tak naik. Sebab tu amaran tu suruh dah ayah mai cek. Maka cek saat ni tu aku naik merah-merah menama tu. Sebab tu apa kita ni kena cek, kita nak sampaikan ilmu ya. Kena cek banyak lah tara tu lah. Kita nak sampaikan ilmu. Jadi tu juga kita dakwah. Tapi ya hak demo bang, sebab Facebook apa semua hak demo. Kita tupai demo lagu tu. Ada dengar ya payah juga. Dia pun ya bang, dia nampak dengar apa ada macam-macam lah. Ya naik dah ya rabuk AI. Itulah nak ajak berkurang. Maka Tuhan sebut qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaydikum. Perangilah mereka, serang mereka. Allah akan menyeksa, yu'adzibuhumullahu biaydikum. Allah akan menyeksa mereka dengan pertaraan tangan kamulah. Wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka. Wa yansurkum, serta menolong kamu. Menewaskan mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan ia akan memuaskan hati orang-orang yang beriman. Jadi dalam tafsir ada sebut dalam ni, Allah Subhanahu wa taala firman, ada sebut tafsir Bagawi, qatiluhum yu'adzibuhumullah biaydikum ay yaqtuluhumullahu biaydikum. Mana Tuhan
bunuh dengan tangan-tangan kamu lah. Wa yukhzihim makna yuzilluhum bil asri wal qahri, menghina mereka itu dengan tawan, boleh higak, wal qahri paksa, dan boleh menggagah, boleh menguasai. Wa yansurkum alaihim wa yashfi sudurakum mu'minin, nah makna wa yubarri da'a qulubi qaumin mu'minin, makna boleh wasa puas hati sebab supaya orang panggil orang Islam ni ke, supaya duk kena buat nyanyo gitu gini, orang kata boleh buat remo klik kat orang ke, wasa sakcai wasa puas hati lah. Ialah gitu. Sebab tu supaya dengan orang Palestin kita kata lah ni demo duk atas lah, tak tahu rumah puacu, orang kata boleh, kita boleh buat remo klik di berasa atau puas hati. Duduk situ lah. Sebab tu wa qala Mujahid wasadi arada sudura Khuza'ah khulafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu anat Quraisyun Bani Bakrin alaihim. Nah, di mana orang Quraisy ni tolong Bani Bakar di atas memerangi Khuza'ah hatta nakathu fihim. Nah, sehingga mereka itu batalkan janji saat ini. Fasyafallahu sudurun Bani Bakar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Tuhan wipuhati daripada Bani Bakar dengan Nabi wabil mukmin, dengan orang beriman saat ini. Tu. Ini tu di antaranya. Sebab tu itu di antaranya lah. Ada sebut dia fa inna Quraisyan, kita nak baca sikit dalam tafsir Qurtubi. Fa inna Quraisyan, ya sesungguh Quraisy ni a'anat, tolong Bani Bakrin alaihim, tolong Bani Bakar, tolong serang Bani Khuza'ah. Wa kanat Khuza'ah khulafa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuza'ah ni dia pakat Nabi. Fa ansyada rajulun min Bani Bakrin hija Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Bani Bakar saat itu ngajuk Nabi, orang panggil patung katakan Nabi lah. Fa qala lahu ba'du Khuza'ah, maka berkata setengah kata beberapa orang lah daripada Bani Khuza'ah, la in a'attah, kalau membuat semula la aksiran nafamak. Duk katakan Nabi ni, aku nak apa ni orang panggil, nak rebeh, nak turis mulut tu. Tu kalau duk kata lagi kok nak orang panggil nak rebeh mulut lah. Fa'adah dia buat semula fakasarafah ni tu. Ya gonyong sungguh, hatta sungguh mulut ni. Mulut hok katakan Nabi sebut Bani Bakar. Wa thara bainahum qital. Maka berlakulah di antara mereka perang di antara tu. Faqatalu minal khuza'iyyin aqwaman. Maka mereka itu bunuh daripada puak Khuza'ah dalam beberapa orang lah, kata 20. Fa kharaja Amr bin Salim al-Khuza'i fi nafarin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah oleh Umar bin Salim daripada kabilah Khuza'ah itu, pergi bersama dengan beberapa orang lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbara bihi fa akhbarahu bihi. Maka ayat benda berlaku pada Nabi. Fadakhala manzila Maimunah. Maka Nabi pun masuk dalam rumah saat ni Maimunah saat ni. Wa qala, Nabi kata, askibu ilayya ma'an, ambil kepada aku ni air, cuah. Faja'ala yaktasil wa huwa yaqul. Maka Nabi ambil air saat ni duk basuh. Nabi kata, la nusir
illam ansur Bani Ka'ab. Aku tak benar kalau aku tak tolong Bani Ka'ab. Thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitajhiz wal khuruj ila Makkah. Maka Nabi pun suruh perintah sipai buat persiapan perang tubik kepada Mekah. Fakanal fathu, maka berlakunya buka Mekah. Tu usul asal ceritanya. Nak boleh buka Mekah saat itu. Fathu Makkah bagi. Nak boleh buka Mekahnya cerita lagu tu. Ada hikmah di sebaliknya lah. Bila berlaku orang duk katakan Nabi, menyebabkan Nabi tubik lagi. Tu maknanya qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum. Bila buka Mekah saat itu. Banyaklah dah peristiwa buka Mekah bagi Fathu Makkah. Buka Mekah. Wa yudhhibu ghaidha qulubihim, dan ia juga akan menghapuskan kemarahan hati orang-orang beriman itu. Wa yatubullah, bila boleh perang benar lah orang panggil, maka rasa mujurlah. Buat tak ada lah bagai-bagai lah hati saat ni, tak boleh balas keliknya seolah telah tu. Sebab tu kata wa yatubullahu ala man yasha, dan wa yatubullah, dan Tuhan pun Tuhan menerima taubat orang-orang yang dikehendakinya. Allahu alim hakim, dan Tuhan maha bijak, maha mengetahui, maha bijak sana. Dalam tafsir As-Sa'di ada sebut, iaitu dia kata wa yudhhib ghaidha qulubihim, dan boleh menghapuskan perasaan kemarahan yang beriman itu. Fa inna fi qulubihim fa inna fi qulubihim min al-hanki wal ghaidhi alaihim. Sungguhnya ada dalam hati mereka itu berasa nak murih lah. Ma yakunu qitaluhum wa qatluhum syifaan, bagai yang adalah perang mereka itu dah bunuh mereka jadi syifa lima fi qulubil mu'minin, jadi ubat dah sembuh berasa dak sedih. Minal gham wal ham, daripada gham wal ham, duka cita saat itu. Id, ketika yarawna, mereka itu nampak, haula'il ada, seteru-seteru itu muharibin lillah li rasulih, nampak duk serai Allah, duk lawan Tuhan dan Rasul, sa'in, duk usaha fi itfa'i nurillah, duk usaha nak memadamkan cahaya Allah, wa zawalan lil ghaidh alladhi fi qulubihim, dan supaya nak menghilangkan perasaan dalam hatilah. Wa hadza, dan ini yadullu ala mahabbatillah li ibadihil mu'minin, dan ini menunjuk di atas kasih Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Dan Tuhan kasih hamba-hamba beriman ni. Sebab tu ada sebut ke dalam ayat Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapa murtad daripada agamanya, fayatillahu biqaumin yuhibbuhum yuhibbuna, maka Tuhan akan datangkan dengan satu kaum Tuhan kasih mereka itu, dan mereka kasih Tuhan. Sebab tu Tuhan kasih pada orang beriman. Wa'tinaihi bi ahwalihim, dan Tuhan tu tengok keadaan mereka itu, hatta innahu ja'ala, sehingga Tuhan jadikan syifa'a ma fi sudurihim, jadi puas hati bagi dalam hati saat ini, wa zahabi ghaidhim, dan wa wihillah perasaan dalam hati saat itu. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Tuhan pun taubah, Tuhan terima taubat mereka kehendak. Siapa mereka dikehendak saat itu? Fayahdihi, dan maka Tuhan tunjuk ilal Islam, kepada Islam lah. Siapa? Kama fa'ala bi Abi Sufyan, supaya
dengan hak berlaku dengan Abu Sufyan masuk Islam, wa Akrimah bin Abi Jahal. Akrimah ni masuk Islam, anak Abu Jahal. Wa Suhail bin Amr. Nah, semua ni masuk Islam. Hak tu aja masuk Quraisy ni. Nah, Pak Abu Jahal, Akrimah masuk. Akrimah ni pergi murtad. Dia pergi dengan Musailamah al-Kazzab. Tu nak ayat. Maka Tuhan pungpihlah dosa. Kerana Tuhan sebut ke dulu ke ayyan tahu yughfar lahu ma qad salaf. Fa in tahu, kalau mereka tu berhenti tak ada lawan gapo, fa innallaha ghafurur rahim, maka Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tu maknanya wallahu alimun hakim, dan Tuhan Maha mengetahui dan Maha bijak. Wa ruwiya, dari riwayat hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma fathi Makkah, pada hari buka Mekah tu, irfa'us saif. Irfa'us saif, akaklah pedang, illa Khuza'ah min Bani Bakar ila al-asri. Mereka Bani Khuza'ah, daripada Bani Bakar sampai waktu asar. Maknanya biar buat dia. Kerana Bani Bakar saat itu tak sempurna kerja, dia duk pergi dua tu dulu sampai asar, puas hati. Tu di antaranya. InsyaAllah wafak kita semua bakat cek banyak lah, insyaAllah. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulih walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan dalam keadaan kamu yang ada itu, padahal belum lagi terbukti kepada Allah. Sebagaimana ketahuinya, orang-orang yang berjihad di antara kamu ni tidak mengambil teman-teman rapat untuk mencurahkan rahsia kepada mereka selain pada Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman, dan ingatlah Allah amat mengetahui secara mendalam maka apa yang kamu kerjakan. Ni orang panggil am hasibtum an tutraku ni. Ada tersebut, ada tafsir muyassar, iaitu min sunnatillah, di antara sunnah Allah al-ibtila. Di antara benda yang banyak berlaku ni, iaitu Tuhan sunnah Allah ni, iaitu nak ibtila, nak uji dia panggil. Fala tadhunnu ya ma'syaral mu'minin, maka jangan kamu sekahir beriman ayatruka kumullah duna ikhtibar, bahawa Tuhan nak biarkan kamu tanpa ikhtibar, tanpa uji. Ya kena ada uji mata. Liya'lamallah, supaya Tuhan tahu, supaya nyata. Ilman zahiran lil khalqi, Tuhan tahu belakang dah benda nak berlaku, tapi nak nyata ilmu saat ni perkara berlaku tu nyata lil khalqi, kepada makhluk alladzina akhlasu fi jihadihim, yang mereka ikhlas pada jihad mereka itu. Jadi ayat ni orang panggil walamma ni, sama makna lamma ni dia nafyu al-madhi, dia nafi madi siapa masa saat ni, apa masa sebut iaitu ya siapa masa gitulah, maknanya Tuhan tak tahu sehingga siapa sehingga walamma ya Tuhan tak tahu lagi. Maksud Tuhan tak tahu lagi ni tak leh, mustahil datang Allah, kerana wa'lamu anna Allah bi kulli syai'in alim. Tuhan tahu belaka, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tak ada dan boleh meliput melaka apa ni dengan wala yuhitu bi syai'in min ilmihi, tak boleh meliput ilmu Allah. Tuhan tahu belaka. Wallahu alimun hakim, Tuhan Maha mengetahui. Jadi mana pula Tuhan tak tahu? Tuhan tak tahu sini bukan makna Tuhan tak tahu. Maknanya
belum nyata wi orang lain nampak, maknalah tu. Kalau zahir kok mana Tuhan tak tahu, tak boleh Tuhan tak tahu. Kerana Tuhan sebut ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tak ada benda yang berlaku apa saja mereka telah tertulis, telah tercatat sebelum daripada benda tu berlaku lagi. Sebab tu sini ni walamma ya'lamillah bukan makna Tuhan tak tahu, tapi Tuhan tak tahu situ bukan makna tak tahu, tapi maknanya belum lagi terbukti kepada Allah sebagai diketahuinya. Makna orang-orang berjihad mana tak tahu lagi kalau tak berjihad ke. Tak tahu lagi pada tak ternyata lagi lah. Kalau tak tahu je ketika berjihad lah. Kalau berjihad ni mati hidup ke. Nampak kata email saat ni siapa sungguh. Tafsir Sa'di yaqulu ta'ala li ibadihil mu'minin. Tuhan Allah Ta'ala berfirman kepada hamba beriman ba'dama amarahum bil jihad. Selepas daripada Tuhan perintah mereka berjihad, Tuhan kata am hasibtum an tutraku. Adakah kamu suka bahawa Tuhan nak biar ai min duni ibtila wa imtihan, tanpa ada ujian, periksa, maknanya Tuhan tak lepas mereka, kena ada ujian dulu. Wa awara bima yubayyinu bihi as-sadiq wal kadhib. Ada Tuhan suruh dengan apa yang bima yubayyin bihi as-sadiq wal kadhib, dengan perkara hak nyata dengannya akan yang benar dan yang dusta. Maknanya Tuhan uji sehingga nampak atau orang tu orang hak sungguh kata ya saat itu molek sungguh, benar sungguh, percaya sungguh pada Allah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, dan Tuhan tak tahu lagi mana ilman yadhhar mimma fil quwwati ilal kharij, sebagaimana tidak ketahui, maknanya tidak mengetahui dengan pengetahuan hak yang zahir daripada barang yang ada pada kuatek pada kharij. Maknanya nak nampak luar dulu. Kata lalu beriman sungguh, kalau pergi apa sungguh berani jom mati sungguh, itu tanda kata memang dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh. Sepuluh orang Palestin lah ni, tak tengok dah. Tu orang Palestin lah ni, lawan sungguh. Nampak jelas kata iman siapa sungguh, tak ada takut wala yakhafu da laumata laim. Mereka itu tak ada takut orang nak celah, orang nak apa dak. Itu makna liyatarattaba alaihi thawab wal iqab, sehingga ternyata terjadi di atasnya, terhasil di atasnya pahala dan siksa. Fa ya'lamul ladzina yujahiduna fi sabilihi, maka Tuhan tahu kata siapa hak berjihad di jalan Tuhan li'la'i kalimati, untuk nak meninggikan kalimah Allah. Kerana orang berjihad ni orang panggil orang lawan sungguh, hati lawan sungguh bergatur dengan Allah Subhanahu Wa Taala sungguh. Kadang-kadang kerana mereka tinggal api segala harta, anak, bini, gapo duk lah kadang susah apa semua. Itu maknanya walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulih walal mu'minina walijah, dan yang tidak mengambil teman-teman rapat. Lagu mana sini? Dan tidak mereka itu jadikan daripada yang lain pada Allah Rasul saat ini, dan orang beriman itu walijah, ay waliyah minal kafirin. Sehingga Tuhan nampak seolah telah tu, atau sehingga timbul zahir nampak kata mereka itu tak ada walak pada orang kafir. Makna gitu mudah-mudahnya orang beriman semua. Dua kali hak sini Tuhan nak ayat atas, Tuhan tak suka ke Tuhan nak biar kita ada uji. Tuhan uji dua kali. Pertamanya uji uji mereka saat itu nak tahu kata mereka beriman tak beriman pada Allah, sehingga mereka berjihad di jalan Allah
Yang keduanya tak ada walak sikit habuk pada orang kafir. Situ sah. Itu maknanya walam yattakhidhu min dunillah wala rasulihi walal mu'min walijah. Ay waliyya minal kafirin. Bal yattakhidhuna Allah wa rasulahu. Bahkan mereka itu jadi ke Allah Rasulnya wal mu'minin dan orang beriman itu awliya wali. Wali ini maknanya orang walak, sokong. Nah, fasyara'a Allahul jihada, maka Tuhan syariat jihad liyahsula bihi hadzal maqsudul a'zam, supaya hasil dengannya maksud besar ni, wa huwa an yatamayyaza as-sadiquna, bahawa terbezalah orang-orang hak molek sungguh, hak percaya sungguh, alladzina la yatahayyazuna, mereka hak tak ada mengambil peluang illa lidinillah, mereka kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dah beza saat ni minal kadzibin, daripada orang duk mengarut duk bohong, alladzina yaz'umun, hak mereka duk suka al-iman, akan iman wa hum yattakhidunal wala'ij wal awliya min dunillah, dan mereka jadi teman rapat awliya dan wali-wali selain pada Allah Subhanahu wa taala, akan yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala, dan ingatlah Allah amat mengetahui secara mendalam apa yang kamu kerjakan. Tuhan tahu belaka situ. Maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan, mana menghidupkan masjid-masjid Allah, sedang mereka menjadi saksi mengakui akan kekufuran diri mereka sendiri. Mereka itu ialah orang-orang yang rosak binasa amal-amalnya, dan mereka pula kekal dalam neraka. Nah, dia kata setelah negeri Mekah, oleh tafsir Pipin Ar-Rahman, setelah negeri Mekah Al-Mukarramah, dikuasai oleh Islam pada tahun yang ke-8 Hijriyah. Bila Mekah saat itu boleh kuasa oleh Islam tahun ke-8 Hijrah, dan dibersihkan Baitullah dan Masjidil Haram, terbersihkan dari penyembahan berhala, tak ada sebuah berhala dan perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Maka pada tahun yang berikutan, tahun 9, pada musim haji, diisytiharkan kepada kaum kafir musyrik bahawa mereka tidak dibenarkan mengerjakan haji lagi. Tak boleh dah. Dan mengerjakan perbuatan jahiliyah tak boleh dah. Nak becok, nak gapo kiri Kaabah tak boleh dah. Di Masjidil Haram. Kerana orang-orang kafir tidak patut, tidak layak memakmurkan masjid-masjid Allah, disebabkan kekufuran mereka. Kerana yang berhak memakmurkan ialah orang-orang beriman. Itu maknanya makil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Kerana tahun tu tahun ke-8 ni. Orang Islam duduk bawah perintah-perintah Allah Subhanahu, perintah-perintah Nabi lah, dihukumkan oleh orang Islam dah masa tu lah. Tu. Itu maknanya amakan al-musyrikin an ya'muru masajid Allah. Dia kata dalam tafsir mukhtasar ni, atau ma yang bagi musyrikin an ya'muru masajid Allah bil ibadah. Tak layak bagi kafir musyrikin nak mengimarah masjid dengan beribadat. Ibadat ni maknanya buat ibadat cara ialah wa anwa'it ta'ah, dan jenis-jenis ta'ah. Wa hum muqirrun ala anfusihim bil kufr, sedang mereka itu ikrar, mereka duk mengaku kufur. Bima yadharu yudhirunahu minhu, dengan bagai mereka duk tunjuklah. Itu manalah tu. Kalau tafsir Al-Baghawi,
Tengoklah tafsir sikit. Qauluhu makan musyrikin an ya'muru masajid Allah. Tak layak bagi kafir musyrikin bahawa dia imarah masjid Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Abdullah bin Abbas, lamma usira al-Abbasu, tak kala ditawan kan. Abbas pak saudara Nabi, yaum Badar. An yaruhul muslimun bil kufri wa qati'atir rahim. Mereka an yaruhul muslimun, orang Islam ni pakat duk kata lah orang panggil dengan sebab kufu, kata pada Abbas putus rahim. Wa aghladha Aliyun radhiyallahu anhu lahul qaul, dan Sayyidina Ali pun kata kuat jugalah. Faqala al-Abbas, maka Abbas ni pak nakal Nabi, pak sahabat Nabi katalah pak nakal kepada Sayyidina Ali juga lagi kira. Abbas kata, malakum tadhkurun masawina, apa tak ingat jasa-jasa kita kebaikan, wala tazkurun mahasinana, apa tak apa tak ingat mahasinana. Apa tak ingat bagi molek-molek apa kita ni. Faqala lahu, maka berkata Aliyun radhiyallahu anhu, Ali kata, Sayyidina Ali kata pada Abbas, alakum mahasin, ada molek ke? Faqala na'am. Abbas kata, ya. Inna la na'murul masjidal haram. Kami lah duk imarah masjid haram. Wa nahjibul ka'bata, kami dah duk selimut masjid Kaabah. Wa naski haj, dan kami lah duk wi'ai pada orang haji. Maka fa'anzalallahu azza wa jalla raddan al-Abbas, maka Tuhan turun ayat ni, maka dari musyrikin an ya'muru masajid Allah, mana tak patut bagi musyrikin tu imarah masjid Allah. Sini ni aujaba 'alal muslimin, Tuhan wajib atas muslim man'ahum, naskak orang kafir min dzalik, daripada itu. Sebab tu ada masjid tanah haram tak boleh masuk. Li'annal masajida innama tu'mar li'ibadatillah, karena masjid-masjid itu dibina untuk ibadat Tuhan wahdah saja. Faman kana kafiran billah, maka siapa jadi kafir, kufur dengan Allah, falaysa min sya'nihi an ya'muraha, dan tak patut dia nak imarah lah. Itu kata setengah dalam tafsir. Fa dhahaba jama'atun, dan berkata setengah jamaah, ila annal murad minhu wa samura, dikhanaki daripada saatnya al-imaratul ma'rufah. Iaitu imarah hakullah ma'ruf min bina'il masjid. Daripada bina masjid dan termim dan sipel lah tika utuh. Atas setengah ulamanya makna lagu tu tak boleh buat, tak boleh buat masjid, tak boleh bina masjid, tak boleh tu masjid ni lah. Tafsir al-Wasit, tafsir al-Wasit at-sabab wa sababu nuzuli hadhihi al-ayati, sebab turun ini ayat, anna jama'atan min ru'asai Quraisyin, bahawa satu jemaah daripada pemimpin Quraisy, usiru, mereka ditawan, makna jadi calisik lah, jadi tawan, yaum Badrin, pada hari Badar. Minhum, di antara mereka Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, Abbas Muttalib. Fa aqbala alaihim nafaru min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'ayyirunahum bisyirk, maka datanglah kepada mereka itu segulungan pada sahabat Nabi, aduk kata kepada mereka dengan syirik lah. Wa ja'ala Ali bin Abi Talib yuwabbihu al-Abbas bisababi qitali Rasulillah. Lepas tu Sayyidina Ali duk kata kepada Abbas ni, apa duk pergi pada Nabi nak naik wa qati'atur rahim, duk putus silaturahim. Faqala al-Abbas, berkata Abbas, malakum tazkurun
apa tak ingat ni deh bagi hak molek deh masawi anak wa taktumun hasinana deh malah ku apa duk sebut bagi tak molek lepas tu duk tak sebut bagi hak molek faqila lahu maka dikatakan baginya wahalakum mahasin seperti tadi lah saya nak kata apa deh ada ke bagi molek nah itulah di antaranya sebab tu Tuhan sebut sini ke makal musyrikin ya'muru masajid Allah tak boleh bagi orang kafir musyrikin nak marah masjid Allah sama ada bina atau nak buat ibadat tak boleh dah. Sebab tu buat ada kek orang panggil ada kek tanah raya saat ni tu. Ulaika habitat amaluhum. Mereka itu ialah orang-orang yang rusak nasa amal-amal mereka itu. Sebab orang kafir itu tak terima kan. Kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Dan adakah kami cerita kepada kamu dengan orang yang paling rugi sekali sebuah amal. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu kata mereka itu buat molek. Ulaika alladziina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum. Mereka itu orang kufur dengan Allah. Mana ulaika habitat a'maluhum butuh usok amalan mereka tak ada lekat apa sekali kerana dia tak ada boleh pahala apa finnarihum khalidun dan mereka pula kekal dalam neraka lah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Ni masuk ayat ni dah. Duk pegang mata ni. Ni mudah dah masuk ayat lain lah. Banyak saja pada hari ni. Lepas tu kita nak buka soalan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. 08118925 siapa-siapa ada soalan ke apa boleh tur dok tu pia-pia kita duk ngajar tu kita tak keklah kerana payah. Kau salah pe 118925 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak weh soalan-soalan ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam จะถามว่าถ้าเหมือนเราจะไปสงขลาแล้วเสร็จทีนี้ตอนเช้ามีประชุมที่ปัตตานีเราจะละหมาดควบได้ไหมอะคะ kita nak pergi Segogo, lepas tu kita nak ada prakcum tani, boleh ada apa? แล้วก็อีกเคสหนึ่งโยยังอยู่ที่บ้านตอนละหมาดละโหแต่ว่าย้อนละหมาดควบกับอาซาเลยแต่ตู้แบบต่างคนต่างก็คิดว่าไม่ได้ไอโยบอกว่าได้เพราะว่าโยคิดว่าโยจะไปสงขลาโยต้องใช้เวลาเดินทางแบบนี้นี่เคสนี้ไม่ได้ตัดเลยนะกรณีนั้นไม่ได้โยเป็นนั่นแหละก็เลยเพื่อนๆก็เลยนะในลองถามดูซิเกฟังบาโบสอนอยู่ทุกวันก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองถามบาโบดูเพราะว่าที่เคยเจอบาโบที่มันจะเล็กยะลาค่ะแล้วตัวเองเป็นมัวรับด้วยก็เลยไม่กล้าเถียงกับเพื่อนโอเคค่ะบอยมาซิค่ะsama-samaนะnanti nak koyak kali kita hal ini dah. Ya. Dia gini dah, orang panggil sapi ni kalau kita nak pergi Segogo, maka kita tubik kita ada masuk waktu lagi. Maka kita pun pergi berhenti di Taning, ada siapa lagi lah. Nah, berhenti prakcum stas itu nak pergi Segogo. Maka tu boleh kita jamak.
Karena apa? Karena dalam safi kita. Yang keduanya, supalah kalau bagi supporter kita saat itu nak pergi segera, lepas tu kita pergi di berhenti tengah jalan nak makan nasi, makan gapo semaya, gapo semua, berhenti situ dulu. Maka di tengah jalan panggil kita nak pergi lain lagi, maka kita duduk musafir. Tu boleh. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum judahun an taksuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Jadi boleh kita niat, boleh kita semaya di pertengahan jalan selagi mana kita duduk musafir saat ni. Dan apabila kita sapa di tempat saat ni, kita boleh jamuk kosa saat ni. 3 hari saja, tak kira hari masuk hari tu baik. Makna 5 hari lah semuanya. Dan naik Qurani hok duk royak kata hok demo duk apa ni hok duk kata niat sampai, lepas tu bila niat sampai semaya di rumah ni tak sah dah. Sama ada mazhab apa ni semua lah. Karena tu hasbu idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru min as-salah. Apabila kamu idza darabtum, apabila kamu musafir, nak panggil musafir pada rumah. Orang tak panggil musafir lagi. Hang musafir nak tubik luar daripada kawasan kampung kita, baru dikira musafir. Sebab tu saya nak lari, saya nak royak kepada kaum muslimat. Hak yang dak buat gini ni, dak buat gini ni golekkannya iaitu pokok ni Wahabi dah. Mohon maaf lah saudara-saudara kita Wahabi, kita nak royak gini. Benda ni saya tengok fatwa hak Syekh Aziz bin Baz, ulama Wahabi dah lu kira kat di Mekah tu. Rahimahullah, dan orang-orang lain lagi tak boleh. Kita pelik ni. Mazhab mana ni? Mazhab mana? Hidup kata boleh ni. Sedangkan mazhab ulama dia sendiri pun kata tak boleh. Hak lain tak nak kecek lah. Tu nak ayat atas penyelewengan bagi. Hidup bahas diri dan sebagainya, maka jadi lagu tu lah. Sebab tu orang sebut kena pakai ulama. Ni hak lain ni ada timbul masalah ke Malaysia ke apa semua ke. Babi tak boleh makan saja. Boleh ambil buat intifak ke lain. Buat kasut bulai dia pun tak apa. Jadi tak boleh makan saja. Ni antara yang bagi kena ingat sini pokok kita ni, kena ingat kata fiqh ni orang panggil ia telah mustaqirrah, istaqarrat ala al-madhahib al-arba'ah. Perak. Jadi gini, pada masa Nabi ni mari siapa pada ada timur mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka dia jadi tetap di tapak mazhab tu siapa 1000 tahun. Siapa 1000 tahun duduk di tahap tu dah orang kat timur belakang. Lepas tu mari ni ada jur'ah hak berani mari duduk pongoh ni beratlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar tu? Baik. Alhamdulillah. Ya itu baik ni apa kalau dia mau duduk Madinah tu, dia mau nak pergi Mekah, dia mau jamak selalu tu lah apa. Dia mau duduk Madinah. Duduk Madinah nak masuk Mekah, lepas tu waktu zuhur dah dia mau main zuhur nak asal dah. Duduk pagi mana? Kita duduk Madinah 4 hari dah lah. Tu boleh. Boleh dah. Jadi ni. Hak duduk Madinah ni. Ya. Dengar lain apa dah? Tak apa ya. Jadi biasa kok kita nak pergi Mekah ni orang panggil kita masuk Madinah dulu. Maka kita duduk Madinah tu 5 hari biasa. 5 hari, makna tak hari hak mula-mula tu orang panggil hari masuk. Tak kira lagi tu. Lepas tu Isyak sehari, lusa sehari, tulak sehari. Lepas tu Isyak lusa tu hari tu baik. Dia tak kira ke 5 hari tu. Maka boleh jamak oleh Masjid Haram, Masjid Madinah tu. Nak jamak siap waktu boleh, tapi kita kaca lagi apa kita nak Ismail Masjid Madinah. Kata hari kita nak tubik, kita takut tak ada, maka kita jamak. Boleh. Dan supaya tu juga naik Qurani orang panggil ada mazhab kata boleh lebih daripada 4 hari, bukan mazhab Syafi'i lah. Naik Qurani kata kita ni payuh orang panggil ada masyaqqah lebih kurang. Maka
kita pergi Mekah hari contohnya lah ada-ada ke kita pergi Mekah ni buat haji. Bila kita buat haji duduk 8 hari, buat 8 hari mazhab Syafi'i tak boleh. Kita nak jamak. Tapi kita nak pergi Mekah pula. Lepas tu kita pergi siapa turun kapal tu, kadang-kadang fok kereta ni nak royak. Fok ni dia tak kira apa fok dia. Fok kereta bah kereta apa ni suruh naik semata. Turun pak lah ni tu. Mari siapa lepas zuhur dekat dengan asar dah. Nak sembahyang asar di masjid atau di kawasan di airport sana, ya hamba ada beruk masuk. Tu bila masuk saat ni tu pas zuhur masuk saat ni kita nak hidup 8 hari tak boleh mazhab Syafi'i. Maka kita pun naik kereta lah. Bila naik kereta tak ada namanya zuhur situ. Lama duk tunggu cok pasport, cok surat apa tu ni mamak ke masa haji. Dia bawa kereta bah pun bawa kereta bah juga. Pergi siapa di Masjid Madinah tempat kita nak mukim atau kita nak duduk 8 hari saat ni. Maka 8 hari tak boleh dia masuk waktu asar. Tak sembahyang apa? Hak ni saya kadang-kadang saya suruh niat turut mazhab Hanafi yang kata lebih daripada 4 hari ke? Tak apalah kita niat. Kita pergi sembahyang jamak masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kes ni berlaku pada kita. Payah. Kita nak sembahyang, kita niat jamak. Setara tu lah. Tapi kita tak ada kuasa dak. Kadang-kadang kita sembahyang jamak saja pak gitu. Inilah benda-benda kes lagu ni. Payah. Sebab tu kalau kita pergi banyak benda agaklah, banyak benda. Dan ada kes lagi saya pekah baru ni. Kita pergi sembahyang Masjid Madinah. Kita nak tubik lepas zuhur. Bila kita nak tubik lepas zuhur, maka kita bah marilah. Fok kita ni pergi sembahyang zuhur. Pergi sembahyang zuhur di Masjid Madinah. Sudah ya zuhur ni ada maya-maya. Kita wayak dah kata sudah ya zuhur jamak lalulah. Moga kita duduk 3 hari, 5 hari sekali hari masuk tu baik. So semaya jamak lalu. Fok kita ni duduk weh. Maya-maya dulu orang maya waktu maya jamak. Dalam mazhab setengah ni tak boleh kena mualat. Lepas tu naik kereta bah. Pergi siapa di Zulhulaifah. Apa panggil Abiyar Ali. Bila pergi sapas itu, bila pergi sapas itu, fok kita ni, bila pergi sapas itu, tak ada masuk waktu asar lagi. Nak sembahyang asar tak boleh. Tapi dia mau jamak dah tadi. Jamak lepas banyak-banyak. Hak ni pun, kata setengah ulama, ya kena mualak jamak tu, tak kira jamak lah. Kata setengahnya, sembahyang waktu tu. Ada juga yang kata lagu tu, maka kita pun suka ambil mazhab kata semaya tu jelah. Mogok payah. Tu itu kereta tak masuk sah. Tubik gear ni. Dan lain siapa ngorek tu pula. Payah. Kes-kes lagu ni lah kita nak ayat tu payah lah benda-benda lagu ni. Dia kata Suan Mak Wahabi ทำแบบนั้นคือออกจากบ้างละละมะละละมะโซฮูนะแต่เขาทำกับอาสาที่บ้านก่อนออกจากบ้านแล้วค่ะนี่ kita udah tahu lagu tu. Saya kok enggak ya? Salah. Apa nak soalannya bunyi kata seorang ibu dia bersiap pada anaknya dia tak apabila mek mati mek nak duk kubur tanding tiba-tiba dia mati di jalan. Anak dia pun tak ada tunai lah bersiap dia tu tahu sipir di jalan. Lepas anak tanya adakah salah tak ada tunai bersiap ibu dia saat ni. So lagi bapa lah. So lagi ni seorang ibu pun saya kalau mek mati buat tunggu kubur lah kok mek mati tunggu kubur. Tiba-tiba anak dia tak ada buat tunggu kubur, anak dia ambil duit anak buat tunggu kubur tu masuk jariah masjid. Anak dia baca tiap-tiap pagi ke sama tunggu kubur tak ada buat. Adakah salah ubah usia dia saat ni tu? Boleh kedok tanya macam tu.
Ya, apa tu jelas gitu dah. Ya. Terima kasih Babo ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, mudah usaha apa semua ya Allah. Dah jadi kita pindah mayat tu asal hukum dah. Pindah mayat saat ni tu kita taruh di lain tu asalnya harus kalau ada hajat lah. Dah. Lepas tu pula aman dah maknanya di atas mayat. Dah dari ro'i kan hurmahnya. Di ro'i makna bawa molek lah. Nah, ada pun selepas daripada tanah dah tak boleh lah. Kalau dah hajat tu boleh kita bawa pergi. Situ lah harus sahaja. Maka lepas tu kita pindah mayat saat ni tu ada dalam mazhab Syafi'i yahrumu naqlu ila mahallin akhar liyudfana fi. Haram dah pindah kepada tempat yang lain untuk nak tanah hatta law umina taghayyuru. Hingga kalau aman bubah sekali, kalau tak ada bubah illa idza jarat alaiha hadat bidaf. Malaikat apabila berlaku adat mereka itu dengan sipai mayat di bukan tempat dia lah. Tu malaikat orang mati di dekat dengan Madinah atau Mekah tu boleh pindah lah. Sunat pindah ke situ lah. Jadi sebab tu dalam mazhab Syafi'i ini asalnya haram. Haram pindah kepada tempat yang lain. Maknanya kalau wasiat pun kalau haram kau tak adil lah ke panggil. Tu ikut mazhab Syafi'i kita lah. Setara tu lah lebih kurangnya mazhab lain tu harus. Yang duanya, ya wasiat kata suruh tunggu kubur. Lepas tu ia pun tak ada tunggu, tak pergi pagi-pagi sahaja. Tunggu kubur ni. Dia di antara perkara yang harus buat ialah. Perkara yang harus buat. Setara tu ialah. Maknanya kalau kita tak setunggu kubur pun, tak ada apa lah. Kita pergi baca pagi-pagi apa semua pun tak apa dah. Tak ada gapo lah. Kerana orang panggil tunggu kubur saat ni tu benda yang harus benda boleh buat tu mengikut setengah ulama khilaf lah, setengah ta'lim kata boleh. Lagu tu ialah. Jadi ada setengah ulamanya kata apa ni kita ya hasrat tu juga sebenarnya nak baca kerana hadis hak kata boleh tunggu kubur tu ialah hadis lalu Nabi lalu di kubur tu juga Nabi cocok dah ambil 2 pelepah tamah ni cocok. Maka bila cocok saat ni juga Nabi kata mudah-mudah diringankan daripada azab keluar. Maka kalau kita duduk tunggu, kita baca, kita gapo kau lagi lah tu kaedahnya. Setara tu ya. Lepas tu boleh tak kalau kita ni ya wasiat molek, kalau kita ya wasiat kalau kita boleh buat tu molek lah. Kita boleh wasiat tu molek lah. Kalau kita tak ada boleh tak, kita pergi pagi-pagi pun tak apa dah. Pergi pagi tu panggil tunggu dah ya. Tunggu tak semestinya kena sehari semalam pun. Kalau dia tak ada takyin pas sekarang pergi pagi sampai tengah hari sikit pada lah. Tak ada apa. Setara tu lah. Wallahu a'lam. Hal ni dia kata Suan Mak Wahabi lagu tu lah saya pun pelik juga. Kok mana? Hidup semaya di rumah tu dengan niat sedangkan syekh buat dia pun kata tak boleh. Ni lah kita pening. Mikun Indonesiaชอบเก็บอนุรักษ์ป่าตงเพราะตั้งอยู่ในบ้านแต่เขาเป็นคนชอบอิบาดะห์ละหมาดตะฮัจญุดมีหุกุมว่าอย่างไรhukum panggil hukm tamathil lah panggil ni tamathil ni dalam Islam ni haram berlaku sebenarnya haram berlaku jenis-jenis tamasil mujassamah berupa mujassam hak bentuk
orang betul gapo sat ni haram belaka. Tak boleh. Ada sebut malaikat tak masuk ke? Sebab tu kena tulah. Dan malaikat tak masuk lah rumah orang yang Kalau mati di luar negara, nak bawa balik ke negara asal, ada yang mengatakan cecair di dalam tubuh disedut dan dibuang. Ini menyeksakan mayat. Kosnya sangat tinggi. Betul ke? Ya, memanglah orang panggil dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh haram kita nak bawa, nak pindah mayat saat ni kalau membawa pada berubah dan menyakiti mayat. Itu sahaja. Allahu a'lam. Naibad kaum ni lain sasana, lain mazhab di Indo, mai plek. Indo macam-macam. Tiyalah kau untuk menong apa ni. Babo rojak doa hai sami,จะต้องบอกชื่อไหม เราจะดูอาให้สามีจะต้องบอกชื่อsebut nama pun tak apa, boleh kita sebut. Sebut nama boleh. Allahumma gfirli wali zawji, ya Allah ampun dosa pada aku dan kepada suami aku, boleh sebut. Allahu a'lam. Banyak tu sajalah hari ni dah. Terima kasih semua, insya-Allah fufak kita semua ni. Terima kasih semualah. Terima kasih dah. Insya-Allah kita jumpa lagi lah esok pula rekan kita. Lan ini subuh masuk lewat tu saya kita pun pengajar tu lewat sikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.